kata semua kitab syarah. Dan kitab syarah dia sebut kan Sa'duddin kata sama. Yang kita pukul semua. Sa'duddin kata sama. Ya, jangan Sa'duddin tu puak-puak Asy'ariyah juga. Dia kata sama, cukup kan? Ana jawab begini, mungkin nak jawab macam mana? Kita gini ya. Saya jenis macam saya. Kalau kata dalam kitab-kitab lama banyak ulama sebut begitu. Kalau kita tak faham, orang lain cuba iktiraf, bangkang, saya akan letak hak dia ni ada tak kena. Walaupun kita nampak ada kata tu. Itu alhamdulillah saya kata macam mana? Dia guni. Dia bahas di sini wa umira wa ilam yu'mar bitablighi. Lam yu'mar dengan umira. Kenapa dia kata lam yu'mar bitablighi, tak disuruh menyampai? Nama pun Nabi. Dia pun dah bang, nama pun Nabi kan cerita. Tapi kita boleh jawab tadi, Nabi tu dengan mana apa? Dia ingin mana Nabi beritahu dia. Dia mana nabak, mana dia memberitahu ataupun dia diberitahu. Itu tak apa, kita boleh jawab satu. Tapi pendapat tu pun betul juga. Salah satu daripada pendapat Sa'duddin Tafzani. Kita pun tak boleh kata salah. Dan sana pun tak boleh kata hukum kita salah, dan balik sana pun kita ada salah. Dia kata beginilah. Dia kata begini. Nabi ni lam yu'mar bitablighi, ini amrun wajiban. Tak disuruh sebagai suruh yang wajib. Sebagai suruh yang wajib. Kalau hak Nabi tu wa yu'mar wa umira bitablighi amrun wajiban. Makna gini, Nabi Allah suruh menyampaikan juga, tapi kalau dia tak menyampaikan tak berdosa. Dia tak menyampaikan, dia tak ada kesalahan untuk dia. Tapi Nabi ni menyampai. Tak ada Nabi dalam kita sini pun menyampai ke orang. Apa tu kan Nabi? Cuma dia tak disuruh menyampai sebagai suruh yang wajib. Apa makna? Kalau dia tak menyampai, dia tak berdosa. Kalau dia menyampai, baik. Tapi memang Nabi menyampai, saya kata. Adapun Nabi, Rasul, wa umira bitablighi amran wajiban, suruhan yang wajib. Mana Nabi kalau dia tak menyampai, berdosa. Kalau dia tak menyampai, dia berdosa. Nabi, dia menyampai, tapi dia tak menyampai, tak salah. Syekh tu kata, boleh juga. Dia kata boleh. Dia tak, dia senyap. Okey lah, bila saya kata, saya pun tak, bukan nak bergaduh apa. Betul. Saya kata kalau pendapat tu nampak Sa'duddin, bukan kamu yang mula-mula yang berkata. Ramai dah ulama makruh kata. Jadi tak ada apa-apa. Jangan kita pukul kitab Asy'ariyah semua salah. Ni tengok sebut. Dia pun tak kata apa. Dia tak kata apa. Wa qala al-alam Sa'duddin Tafzani. Huma tasabian. Dia tak buruk pula Sa'duddin. Dia tak kata dia kata hadha khata' ke, dal ke, tidak, dia tak kata. Sa'duddin kata sama. Jadi tak apa, dua-dua masing-masing okey. Hak pendapat yang mengatakan sama, itu pendapat Sa'duddin. Senang. Kalau kita nak ikut pendapat tu, kita pun kira munasabah. Takkan Nabi tak menyampaikan. Tak munasabah. Menyampaikan cuma lam yu'mar amran wajiban. Kalau amran wajiban, tak disuruh bagi suruhan yang wajib. Gitu. Bahkan Tuku saya kata Mula Abdullah, ni puak Asy'ariyah, orang Kurdi. Dia kata hadal qaul ahsan. Ini perkataan Sa'duddin dia lebih baik dia kata. Dia depan ni ahli makruh juga. Puak-puak ahli makruh ni, puak-puak mantik, puak-puak jenis yang bayang badak ni, dia suka orang tempat ni. Dia tu Mula Abdullah ni, tu saya ni, dia ahli makruh. Baca mantik ni mantik ni di mulut prop mantik. Bayan badak ni apa ni, Allah hebat. Nah sorok kemah orang Kurdis. Cakap Arab pun macam lebih kurang kita. Tak betul, lebih kurang betul. Ana gitu ya. Cakap saya pun. Wayam barilaka, dia cakap pasal kampung, wayam barilaka antakra. Cakap saya pun cakap macam tu. Dia cakap Kurdi, tapi ilmu cakap. Kurdi ni dahsyat ilmu dia. Dia mengarang kitab banyak. Masa saya duduk belajar tu, belajar kitab mantik Syamsiah ni kitab mantik paling besar saya. Syamsiah nama dia. Syamsiah Imam Sanusi. Dia ulama Kurdi, dia panggil Mulla. Yang Mulla ni kira ulama, dia tubuh. Kalau dia pakai serban, dia pakai baju macam baju kot pendek tu, macam India tu. Itu Mulla. Siapa tak dia pakai baju tu kalau di Kurdi? Kalau pakai baju tu, dia kira dia orang alim. Kali orang salam kita bagi dia pecium tangan kita. Lepas tu dia tanya masalah. Kita nak pakai boleh. Tapi siap lah.
Nama dia mula-mula. Kita ni mula. Tutup lain. Yang mula-mula yang mai dekat ziarah ni semua cium tangannya. Mana kata hebat mula belum. Dan seorang mula ni tanya, ni mula ada buat kan dia tak ada buka madrasah apa, duduk rumah. Dia ada mengarang kitab, banyak kitab juga. Saya nak pergi ziarah tu, dia ada mengarang kitab mantik, mengarang kitab bayan, banet dan bahasa Arab. Tu duduk kampung misal. Kata orang Kurdis ni hebat. Tapi mula Allah dia tak mengarang kitab, tapi mula-mula hak mengkitab ni cium tangan dia, kata salah. Mula Muhammad Amin. Mula Muhammad Amin Ad-Diwani. Dia pergi mengaji kat dia. Dia kata mula Abdullah ni wali, Muhammad mengaji kat dia. Saya pergi ziarah kat dia, mula ada mengarang kitab apa? Ni buat pula kitab. Dia orang Kudi, sekarang kita Arab. Macam orang Melayu sekarang kita Arab lah. Ya, kitab mantik dia. Ni kitab kurang. Mantik, bayan, badet. Kitab balau dia mengarang bahasa Arab. Ini dahsyat ulama Kudi, dahsyat. Kudi. Mula Allah dia kata apa? Pendapat ni molek dia. Elok. Kenapa? Tidak ada faedah utuh Nabi dengan tanpa disuruh menyampaikan. Tapi itulah tak. Maksudnya kita tak lawan dia lah. Tapi memanglah kita kata, kalau kita kata, tapi itu pun hak saya jawab. Buku lama tak jawab pun. Saya yang jawabnya tu. Saya bukan ambil kat lain. Memang dia keluar begitu saja. Betul ke tak tahu. Tapi betul kot. Takkan pula Nabi tak nyampai kan. Syekh tu pun terima. Dia kata kalau begitu okey. Boleh lah dia. Dia pun tak sebut dah kat saya lepas pada tu. Tapi mula Allah dia kata, mana boleh Nabi tak disuruh menyampai. Kalau kita faham tak suruh menyampai, memang tak ada faedah. Apa faedah dia kata? Dilantik Nabi tak suruh menyampai. Kan dia kata Nabi pada nabak dia. Nabak pada khabar. Khabar ni pemberita. Tapi dijawablah sebelum sebelah tu. Tapi saya tak baca, tak sebut depan dia. Kalau saya sebut bagi dia, mungkin dia tolong jawab ataupun dia tolong dia pangkah hak kita sebut kan. Dia guna kaedah lain mungkin lah. Tapi pendapat saya, itulah pendapat majoriti ulama. Senang. Tak salah. Jadi ulama pun kita pun tak tanya mereka kenapa mereka kata Nabi ni tak disuruh menyampai. Rasul kita pun tak dengar daripada kalam mereka sendiri. Mereka tak akan kata begitu tanpa ada fakta. Takkan dia pun tak faham bahasa Arab. Dia pun sebut tu tadi tu. Hurai pun misalkan Nabi daripada nabak daripada Nabi mana nabawah lagi. Tiba-tiba dia tu tak suruh menyampai. Dia ada sebalik tu yang kita tak tahu. Kan? Tapi ikut cara saya kata begitu. Wa umira bi tabri amran wajiban. Itu dia, selesai. Susah ilmu ni. Wakilah. Tapi kita jangan bergaduh apa. Hak depa tu kalau depa kata apa? Kami Nabi Rasul. Itu pendapat sak bilik. Senang saja. Bukan kamu reka dah. Hak pendapat kamu dah ratusan ulama dah kata. Dah ratusan tahun dah ulama dah kata. Wakila bainahuma al-umum, di antara Nabi dan Rasul al-umumu wal khususu al-wajhi. Umum dan khusus al-wajhi daripada satu sudut. Satu sudut umum, satu sudut khusus. Tadi tidak ada sudut. Umum secara mutlak. Umum khusus mutlak ni dia senang sebut beginilah. Dia hanya boleh dua saja. Setiap Nabi bukan setiap Rasul Nabi, setiap Nabi tak mesti Rasul. Video saya, kita sebut video saya. Itu umum khusus. Hak ni dia pecah pula. Umum khusus al-wajhi atau dia panggil min wajhin. Macam kita kata setiap nampak lihat, setiap lihat tak mesti nampak. Itu dia panggil umum khusus mutlak. Umum khusus al-wajhi ni li'anna nabi, baik. Dia satu nama aja, kita nak hurai satu-satu tak boleh. Dia satu panggilan. Li'anna nabiyya faqat, nabi saja. Baik, nabi saja. Man uhiya ilaihi bi syar'in. Mereka yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, yang malubi, dia beramal dengan syariat, dengan syarak tadi. Wa ikhtassa, dan tertentulah ia Nabi dengan syarak tadi. Wakhtasa ni dia khusus syarak tu untuk dia, bukan untuk orang lain. Itu nama wakhtasa. Mana syariat itu khusus untuk dia. Okey. War rasul faqat, rasul semata-mata, tidak Nabi. Man uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa yuballighu li ghairi wa lam yakhtassa, dan tak tertentu syarak itu bisyai'in dengan satu minhu, walam yakhtasa, dan tak tertentu
sesuatu ya Nabi bisyai'in dengan sesuatu minhu minasyara'. Dan syarak itu bukan khusus untuk dia saja. Bukan khusus untuk dia sahaja. Baik. Fa in ikhtassa bil ba'di, maka jika tertentulah ia Nabi bil ba'di dengan setengah syarak, wa ballagha al ba'da, dan dia menyampai setengah yang lain, bahwa nabiyun, maka dia tadi nabi dan rasul. Nabi bukan semua dia menyampai. Ada sesuatu yang dia tak boleh nak menyampai. Itu khusus untuk dia. Khusus untuk dia. Ada nabi yang dia menyampai bil ba'di wa ballagha al ba'. Maka itu dia panggil nabiyun wa rasulun. Mana? Puan yang sama, kalau dia menyampai kepada orang, nama dia rasul. Kalau dia tak menyampai, nama dia nabi. Kalau dia tak menyampai setengah, dia menyampai setengah, dia nabi lagi rasul. Pada ketika tu dia nabi dan dia rasul. Sebab apa? Dia menyampai itu hak nabi, hak rasul. Dia tak menyampai, itu hak nama nabi. Dia nabi lagi rasul. Maknanya mi wajib ni dia pecah tiga. Kalau rasul ni dua, kalau umum khusus mutlak dua je, nabi dan rasul. Rasul dan nabi. Tiap-tiap rasul nabi, setiap nabi tak mesti rasul. Tapi umum khusus mi wajib ni, kalau dia menyampai semua, rasul. Kalau dia tak menyampai, dia nabi. Kalau dia menyampai sebahagiannya dia tak menyampai, pada ketika itu ada dua dekat dia. Mana? Dia nabi dan rasul. Nabi mana? Nabi tu hak dia menyampai sebahagian. Hak dia tak menyampai. Rasul hak dia menyampai sebahagian. Dia guni. Nabi rasul ni, contoh kita kata cincin mah. Bila cincin mah tu umum khusus min wajhin. Umum satu wajah, khusus satu wajah. Kita kata khusus sebab apa? Cincin mah. Tapi kita tak boleh kata setiap cincin tu mah, setiap mah tu cincin. Cuma bila kita cincin mah pada masa tu dia khusus. Tapi kalau kita pandang dua-dua makna ni, setiap cincin tak semestinya mah. Ada cincin perak, ada cincin besi. Dan setiap mah tak semestinya cincin. Ada gelang mah, ada rantai mah dan macam-macam. Itu. Macam tu setiap rasul nabi, setiap rasul nabi. Setiap nabi tak setiap rasul. Tapi ada kadang-kadang dia nabi lagi rasul dari satu pihak yang lain. Kadang-kadang kalau kita pandang dia menyampai, rasul saja nama dia. Kalau dia tak menyampai, nama dia nabi saja. Kalau dia menyampai sebahagian, tak menyampai sebahagian, nabi lagi rasul. Macam itulah. Kalau kita pandang cincin dan mah, kita nampak khususlah dua ni. Khusus cincin dengan mah. Tetapi kalau kita tengok cincin semata-mata, cincin tu tak semestinya mah. Cincin tu kadang-kadang cincin perak, cincin besi, cincin keluarga swasta. Dan mah tu pula tak semestinya cincin. Ada pinggan mah, ada gelang mah, rantai mah dan sebagainya. Dia umum satu wajah, khusus satu wajah. Dan kadang-kadang dua ni berhimpun. Itu dia panggil umum khusus min wajhin. Dia guna umum khusus mutlak ni kita kias dengan setiap rasul nabi. Kalau umum khusus min wajhin, kita ingat cincin perak atau cincin mah. Cincin perak juga cincin perak. Setiap cincin tak semestinya perak. Ada cincin besi. Dan perak tak semestinya cincin. Ada pinggan perak, ada rantai perak dan sebagainya. Faham tu? Saya ingat tu ya. Saya tak ingat tarikh. Saya sebut dah tu tak lupa dah. Saya ingat misalnya. Ingat begitu ya. Macam ni. Itu yang dia kata. Fa ini ikhtassal bil ba'. Jadi nabi dan rasul ni kita tak boleh kata begitu. Kalau ada yang dia ni nabi saja. Dan khusus untuk dia. Mana? Dia panggil nabi saja. Dia tak menyampaikan pada orang lain. Itu kalau kita tengok di nabi. Kita kata apa? Rasul lagi nabi kan? Nabi lagi rasul. Nabi saja dia tak menyampaikan. Rasul saja dia menyampaikan. Tapi ada juga seketika dia menyampai setengah, tak menyampai setengah. Pada ketika itu dia nabi dan dia rasul. Itu. Wa kharaja bil insan. Dan keluar dengan kata insan baqiyatul hayawanat, yang baki lagi daripada segala haiwan. Haiwan yang lain bukan insan. Disebut insan.
Sebab apa dia kata baqiyatul hayawanat? Insan pun hayawan juga. Tapi dia kata, dan yang bila disebut insan, keluar insan, segala yang baki daripada hayawan yang lain. Sebab insan pun hayawan juga. Kita ni haiwan. Kita haiwan. Tapi disebut insan, haiwan ni tak masuk. Tak masuk dah. Tapi ilmu mantik lah haiwan. Haiwan ni pada hayun, hayun hidup. Siapa tak buat haiwan dia batu. Dia kita batu, dia besi. Tu haiwan. Pokok dia tak panggil haiwan, dia panggil nabat. Nabat dia panggil numu. Nami. Numu ni mana membiak, bersubur, membesar. Dia tak panggil hidup. Kita pokok hidup. Orang pun hidup. Arab dia tak panggil pokok hidup, dia tak panggil syajarah hayun, dia tak panggil, kita hidup. Dia panggil numu. Dia panggil nabat. Nabat ni tumbuhan, menumbuh, bertumbuh. Numu dia panggil. Nami, numu. Kau tak Arab kaya bahasa dia. Kita semua tumbuh. Dan tu semua hidup. Kharaja bil insan baqiyatul hayawanat. Wa kafara man qala, dan kafirlah mereka yang berkata fi kulli ummatin nazir. Setiap umat ada nazir. Ada yang membawa berita amaran, ada yang membawa berita ancaman. Fi kulli ummatin ay minal umam, di per umat-umat ada nazir. Apa maksud? Tak faham lagi ni. Bimakna annahu fi kulli jama'atin minal hayawanat rasulun. Annahu tak ada domain nak beli kat mana tak boleh. Annahu anil hala wa sya'na fi kulli jama'atin, setiap jamaah minal hayawanat daripada kehidupan. Hayawan ni kehidupan. Rasulun ada rasul. Setiap hayawan ada rasul. Apa mana? Kambing ada rasul, lembu ada rasul, manusia ada rasul. Ni pok-pok mana tak tahu ni. Pok ayah ping ke apa tak tahu. Sebab mereka ada sandaran dia. Pok-pok ni dia ada sandaran. Dia ada juga sandaran dia. Serupanya dia ada sandaran. Salah kufur. Sebab apa kufur? Kita telah melantik rasul, ya Allah tak lantik. Itu kufur. Pandai-pandai dia. Kalau kata lembu ada rasul juga, siapa lantik? Allah lantik. Kita pergi tambah pula dah rasul lembu. Itu contoh hayawanat. Wa kafara man qala, jadi kufurlah mereka yang berkata fi kulli ummatin nazir. Ada yang bawa berita ancaman. Bimakna annahu fi kulli jama'ah minal hayawanat rasul. Setiap jemaah daripada hayawan ada rasul. Wa amma qauluhu ta'ala, dia nak jawab ni. Adapun firman Allah Ta'ala, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak daripada setiap umat melainkan khala mana salapa, telah melalui fiha pada umat tadi nazir, adalah nazir, pembawa berita ancaman. Khala ni salapa, madha. Setiap umat mesti dilalui oleh nabi-nabi yang nazir, yang membawa berita ancaman. Dia faham di situ lah. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Dia faham itu. Nazir ni nabiyun yunziruha. Ada nabi yang menginzar, yang membawa berita-berita amaran, berita-berita ancaman. Yunzir makna yukhawifuha min iqab, yang menakutkan manusia daripada siksa Allah. Nazirun ni makna nabiyun yunziruha ay yukhawifuha min iqab, daripada iqab. Ini surah Fatir ayat 24. Berarti kita nak faham. Nak faham ayat Quran tu. Ni puak ni tidak faham itulah. Tidak daripada umat melainkan semuanya ada nazir. Ummah ni kita sebutnya umat. Ummah ni bahasa Arab jamaah. Kita sebut umat, dia umat takkan lembu kambing. Ada. Kita faham Melayu. Ummah ni mana jamaah. Jamaah. Baik. Bahawa maka iaitu mana? Qauluhu ta'ala, firman Allah ini fi umamil bashar, turun kepada, dikhitab kepada umat-umat manusia al-madiyah yang dulu, bukan sekarang ni. Itu habis.
Letih lah yang buat sesat ni. Wa kharaja bizakari, dan keluar dengan kata zakar lelaki. Al-unsa, perempuan. Binaan pula dah. Bina kerana bina ala annahu, atas sesungguhnya, yuqalu laha, dipanggil bagi unsa insan. Perempuan ni dipanggil insan dan insan. Gini, dia perempuan ni, insan ni muzakkar kan lain muannas. Jadi kita tengok lafaz insan tu muzakkar. Kalau perempuan insanah lah. Insanah. Insanah tu perempuan. Satu yang terpaksa kena sebut tu. Ini kalau kita tak apa, bila kata keluar dengan zakar, ialah perempuan. Sebab apa? Ini pula kita kata kena kait dengan zakarun tu. Kalau kita bina di atas katanya, perempuan juga dipanggil insan. Kalau perempuan dipanggil dengan insan, kalau perempuan dipanggil insan, terpaksa kena kait zakarun. Sebab ada ulama mengatakan insan tu kena kepada lelaki dan perempuan. Ini majoriti ulama bahasa, bila sebut insan kena lelaki dan perempuan. Tapi oleh kerana ada ulama kata insan itu untuk lelaki, insan untuk perempuan, jadi terpaksa kena kait zakarun. Lelaki. Kalau majoriti ulama mengatakan insan itu kena lelaki perempuan, dia tak payah sebut zakarun lah. Insan itu senang. Sebab insan itu kena lelaki. Tapi masalahnya insan ini bukan terkena pada lelaki saja, terkena pada perempuan. Bahkan yang mengatakan insan itu pelik. Tapi betul juga, tak salah. Tapi jarang ulama menyebut begitu. Tu. Tengok Tengok dia kata apa tadi. Binaan al-annahu yuqalu laha insanun. Dikatakan kepada unsa insan. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, yuqalu laha, dikatakan bagi unsa insana. Kalau perempuan dipanggil insana, kalau insan dipanggil lelaki. Tapi pendapat tu tak kuat. Pendapat tu tak kuat. Walaupun kalau kita kira logik dah memang gitulah kan. Tahu muannas. Insana. Fatimah kan. Karimah. Insan lah. Kan? Tapi oleh kerana Arab sebut insan kena pada semua. Dan Quran dia berdalilnya sebab apa ulama tak berani sebut insanah. Ulama tetap mengatakan insan. Kita pun sebutkan wahai insan. Kalau kita ikut pendapat tu, wahai insan dan insanah. Kan? Kalau ikut pendapat ulama kata perempuan insanah, lelaki insan. Tak, pendapat tu minoriti, sikit je. Pendapat ini insan semua, lelaki perempuan kena. Sebab apa? Sebab Allah kata inna syaitan kana lil insana aduwwan mubina. Syaitan ni bagi manusia musuh yang amat nyata. Kalau kita kata insan tu untuk lelaki saja, perempuan tak. Syaitan yang bermusuh dengan lelaki. Tak perempuan. Tak boleh. Kan? Allah kata apa? Khalaqal insan min 'alaq. Allah cipta insan daripada alaqah. Habis perempuan bukan daripada alaqah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta insan tu lemah. Mana kalau teknologi laki lagi kuat. Tapi kita semua lemah belaka berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik. Jadi dengan sebab atas dasar tu ulama kata insan kena pada lelaki, kena pada perempuan. Jadi oleh kerana insan kena pada lelaki dan perempuan, terpaksa kena kait zakarun lelaki. Tidak ada kait lah. Nampak? Jadi waktu kata ulama lafzul insan yaqum ala zakarul unsa. Lafaz insan terkena di atas lelaki dan perempuan min bani Adam. Tapi ada syair menyebutkan insana. Kama qalal qailu. Kama qalal qail, seperti mana berkata orang yang berkata. Tapi dia berkata syair ni mu'arraf, muwallad, orang muwallad juga. Dia bukan orang Arab sejati, tak muwallad. Kata semua ulama, ini perkataan Abu Mansur As-Sa'alabi.
Abu Mansur As-Sa'alabi, Sa'ain alif lam ba ya. Abu Mansur As-Sa'alabi. Itu pun ulama kata kila. Kata kil Abu Mansur As-Sa'alabi. Tapi banyak ulama mengatakan hadza syairun muwallad. Ini syair muwallad. Kama qala al-qail. Mana? Insanatun fatanatun badrud duja minha khajil. Insanatun fatanatun. Insan, seorang perempuan yang fatanah, yang amat menggoda. Fatah ni yang membuat fitnah, tapi di maknanya fatah ni banyak makna. Yang menggoda, fatanah, ataupun yang membawa pada fitnah. Fatanah. Seorang perempuan insanah fatanah yang menggoda. Kita terjemah menggoda ni lebih menjurus pada makna insanah tu kena pada perempuan. Sebab lelaki mana dah menggoda tu kondan. Kalau perempuan bawa fitnah tu bukan sifat perempuan. Lelaki pun fatan. Kan? Fatanah ni maknanya mu'sirah. Maknanya dia pembangkit. Semangat geloranya nafsu kita. Dia panggil fatan. Dia panggil apa? Menggoda. Terjemah yang tepatnya. Kalau kita cuma menggoda, insanah kena kat perempuan. Kata pun yang bawa fitnah, mungkin ni gelar ke siapa-siapa, aku nama orang ke insanah. Itu fatanah. Badrud duja, bulan yang gelap. Duja mana azulmah. Bulan yang gelap, minal insanah tadi khajil, malu. Bulan yang gelap pun malu, tengok dia. Khajila, malulah ia Badar. Dia asalnya khajila tapi syair. Khajila ni malu. Badrud duja. Duja mana azulmah. Bulan yang gelap, minal insanah khajil, malu. Dia syairnya ada lagi, iza zanat aini biha fabidumu taghtasilu. Apabila telah berzina mataku, berzina mana memandang terhadap perempuan tadi, maka mengalirlah air mata. Iza zanat aini biha fabidumu'i taghtasilu. Itu kita tak mau nak terjemah sampai faham. Dia nak cerita insanah. Insanah tu ada ulama kata insanah. Wa alaihi. Rupanya ada no. Jadi bila kita belajar macam ni, kita tak kena duk kata kat ulama. Kadang takut orang lain ni, dia baca ni apa? Insan, zakarun insan. Insan. Dia sebut zakarun, tapi kita tak faham maksud hak dia sebut tu. Jadi dia sebut insan, dia sebut zakarun dengan sebab insan tu terkena lelaki dan perempuan. Terpaksa kena sebut zakarun. Wa alaihi wa ala hadzal qaul. Atas ini pendapat. Fatakun unsa kharaja bil insan. Kalau begitu unsa itu keluar dengan kait insan. Itu. Dan bunyilah, kalau kita kata insana untuk perempuan, insan untuk lelaki, zakarun tak sebut lah. No? Lepas insan tu telah mengeluarkan